Right, go. Hai, salam sejahtera dan salam duduk kat rumah. So saya Patricia daripada tim U equals to you. Dekat sini kita ada tim U equals to you, ada Fakrul, ada Ashraf, ada Fitri dengan Azri. So kami daripada tim U equals to you Majlis X Malaysia. So petang ni kita terbang terus pergi ke Borneo iaitu Sabah. Okey, dengan topik pengenalan organisasi gabungan Majlis X Malaysia iaitu Sabah X Support Service Association. Okey, lebih mesra dengan nama kasih dalam gerak kerja HIV dan AIDS di Malaysia. Okey, kepada sesiapa yang menonton secara live, okey, jangan lupa like and share. Yang kedua, sekiranya korang ada pertanyaan tentang kasih, boleh komen di ruangan komen. So yang ketiga, sesiapa nak ampau? Okey, esok tahun bercina, sesiapa nak ampau limited edition MSC boleh komen di ruangan komen. U equals to you. Okey, so korang boleh komen dekat ruangan komen. Dan keempat dan kelima, sesiapa tim daripada kasih, korang boleh share live ni dekat wall masing-masing. Okey, so saya serahkan kepada Colin untuk penerangan seterusnya dan perkenalkan siapa moderator yang ada dalam untuk penerangan seterusnya. Dipersilakan Colin. Hai, terima kasih kepada tim U equals to you kerana memberi peluang kepada kami dari tim Kasih Sabah untuk memperkenalkan NGO Kasih. Okey, saya Colin Brandon merupakan program manager bagi program di HHKP di Kota Kinabalu. Okey. Sekejap, saya share screen. Okey. Jom kenali apakah NGO Kasih. Okey, nama rasmi bagi NGO Kasih adalah Persatuan Perkhidmatan Sokongan AIDS Sabah atau dikenali sebagai Sabah AIDS Support Service Association. Dan Kasih juga telah ditubuhkan pada tahun 2004, salah satu gabungan di bawah Majlis X Malaysia dan telah menjalankan program perkhidmatan kesedaran tentang HIV AIDS kepada semua masyarakat tentang maklumat yang betul dan juga yang tepat. Okey, AJK terdiri daripada pelbagai golongan dan merupakan merupakan ahli komuniti yang aktif dalam kegiatan persatuan, kemanusiaan dan kemasyarakatan. Dan sebelum ini, pejabat Kasih terletak di Taman Vista Kobusak, Pinampang. Tetapi sekarang kami sudah berpindah pergi di Kompleks Asia City, Kota Kinabalu. Okey, jom jejaki Kasih. Okey, Kasih pada tahun 2010 sehingga 2018, Kasih telah mendapat dana daripada KKM ataupun HMOH untuk melaksanakan program berkaitan PLHIV. Dan program salah satu program dia ialah program sokong bantu iaitu TAPS, program outreach, rumah perlindungan atau shelter home, dan juga kami juga memberi allowance perjalanan bagi pesakit PLHIV di luar daerah Kota Kinabalu. Ini adalah program sebelum inilah. Dan pada tahun 2019, bermula dari Ogos 2019, Kasih telah menjalankan program Differentiated HIV Service for Key Population atau dikenal sebagai DHHKP di bawah dana Grant Global Fund untuk melaksanakan program yang melibatkan MSM, PG dan juga FSW di negeri Sabah. Dan ini adalah kawasan liputan bagi NGO Kasih lah. NGO Kasih salah satu dia daerah Putatan, Pinampang, Inanam, Kinarut, Sepanggar, Kepayan dan terbaru kawasan pendalaman di daerah Keningau. Dan bukan itu saja, Kasih juga turut terlibat dalam program memberi pendidikan atau pengetahuan asas tentang HIV, malahan bukan saja HIV, pasal penyakit kelamin dan juga hepatitis. Memberi pencegahan hepatitis
dan juga hepatitis, HIV dan juga STI. Rawatan HIV, STI dan juga hepatitis C, program kesedaran kepada masyarakat tentang HIV, program kesedaran dan mengurangkan stigma dan diskriminasi di kalangan masyarakat tentang HIV, penyakit kelamin ataupun dan juga hepatitis. Okey, objektif KASI mempromosikan aktiviti-aktiviti berkaitan pencegahan HIV ataupun STI dan juga hepatitis C, menyediakan khidmat kaunseling dan rawatan psikososial untuk komuniti yang memerlukan, ini bagi mereka yang PLHIV lah, dan mengurangkan stigma dan diskriminasi yang diterima oleh orang yang hidup dengan HIV atau PLHIV yang sering disalah anggap oleh masyarakat dan saudara mara mereka sendiri, mengurangkan stigma dan diskriminasi demi memastikan adanya persekitaran yang kondusif supaya kerajaan dan masyarakat dapat memainkan peranan penting dalam menangani isu berkaitan HIV/AIDS. Meningkatkan juga kesedaran dan pengetahuan mengenai HIV/AIDS di negeri Sabah, khususnya mengurangkan tingkah laku berisiko dalam kalangan mereka yang berisiko tinggi, seperti key population lah, dan mengurangkan stigma dan diskriminasi di kalangan masyarakat terhadap PLHIV, OXY dan juga key population. Okay, visi KASI. Visi KASI adalah menamatkan AIDS di Sabah, iaitu sejajar dengan sasaran Sabah Getting to Zero HIV menjelang 2030. Dan visi ini juga adalah sama dengan visi di Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Dan misi KASI ingin menjadi sebuah organisasi berasaskan komuniti di Malaysia, terutamanya di negeri Sabah, dan bekerjasama dengan agensi kerajaan swasta dalam memberi pendidikan berterusan, maklumat sokongan, pencegahan, rawatan berkaitan HIV, termasuklah penyakit kelamin dan juga hepatitis, serta perkhidmatan sokongan lain mengenai HIV/AIDS dan isu seksualiti yang berkaitan. Dan juga paling last, mengurangkan stigma dan diskriminasi terhadap key population, memastikan hak sama rata dalam penjagaan kesihatan. Okey. Ini adalah misi KASI. Okay, kumpulan sasaran kami ialah tergolong daripada golongan remaja, belia dan juga key population. Okay, ini adalah carta organisasi KASI. Okey, yang tertera pada skrin ini sekarang adalah carta organisasi jawatan kuasa tertinggi KASI. Mereka adalah Encik Joseph, Presiden KASI, dan beliau merupakan bekas ID Counselor di Hospital Queen Elizabeth I, dan sekarang walaupun beliau telah pension, tetapi beliau masih bergiat memberi kesedaran mengenai HIV, STI, hepatitis, dan biasanya beliau ni akan bergerak bersama-sama dengan tim KASI. Okay. Timbalan Presiden KASI ialah Dr. Diane Chin. Beliau merupakan salah seorang AO bagi negeri Sabah di dalam unit HIV, STI, hepatitis dan sedang bertugas di Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Dan setiausaha KASI ialah Puan Vimala, merupakan salah seorang staff nurse di Hospital Queen Elizabeth II. Encik Khairul bin Abdul Latif, Bendahari KASI, beliau adalah seorang direktur di salah satu company swasta di Kota Kinabalu. Dan Encik Alwan Zaiham Hamzah ialah AJK KASI, dan beliau salah seorang MA, Medical Assistant, dan sedang bertugas di Jabatan Negeri Sabah, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah dalam unit HIV, STI dan juga Hep C. Dan yang last, Encik Gary Bakli Dasan, salah satu AJK KASI, dan beliau juga merupakan seorang IK, Inspektor Kesihatan
dan sekarang bertugas di Hospital Tuaran bagi unit yang sama. Dan di sebalik tabir, NGO Kasih juga mempunyai seorang penasihat, yaitu Dr. Hasyati Husin. Beliau merupakan salah seorang AO bagi di negeri Sabah bagi memegang jawatan sebagai Ketua Penolong Pengarah Kanan U24 Unit HIV STI Hepatitis dan sedang berkhidmat di Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Dan inilah ahli-ahli jawatan kuasa yang tertinggi di NGO Kasih lah. Dan ini adalah tim Kasih yang menjalankan program di HHKP. Dan keseluruhan kami mempunyai ada 10 orang yang terpecah, terbahagi kepada satu program manager iaitu saya dan satu admin finance iaitu Alfred Alim dan 3 orang case worker yang diketuai oleh Azrin Mumin dan 5 orang outreach worker yang diketuai oleh Muhammad Yazid bin Maddaud. Okey, ini adalah kawasan liputan dan juga klinik yang telah bekerjasama dengan Kasih setakat ini. Okey, yang tertera pada skrin sekarang ini adalah kawasan-kawasan liputan bagi pekerja temu suruh NGO Kasih yang kami dapati merupakan hotspot bagi golongan key population, dan kawasan-kawasannya terdiri daripada kawasan daerah satu Putatan, Sepanggar, Kinarut, Pinampang, Kepayan, Likas, Inanam dan yang paling besar adalah di Bandar Kota Kinabalu lah. Dan inilah kawasan-kawasan hotspot untuk pekerja temu seru kami bergerak. Dan ini adalah senarai klinik kesihatan dan hospital yang bekerja sama dengan Kasih setakat ini. Okay, yang pertama ialah ID Klinik Hospital Queen Elizabeth I dan II, Klinik Kesihatan Luyang, Klinik Kesihatan Putatan, Klinik Kesihatan Pinampang, Klinik Kesihatan Kinarut, dan satu-satunya klinik hospital swasta yaitu Hospital Gleneagles Kota Kinabalu. Dan perancangan Kasih untuk masa hadapan, Kasih ingin memperkembangkan sayap dengan berkolaborasi dengan klinik dan hospital yang terdapat di luar Bandar Kota Kinabalu, yaitu Klinik ID, Hospital Keningau, Hospital Ranau, Klinik Kesihatan Inanam, Klinik Kesihatan Manggatal, Hospital Tuaran dan Hospital Papar. Dan semua yang tersenarai ini actually kami sudah runding actually untuk mau collaboration, tetapi PKP jadi kami terstuck di situlah. Okey, ini sudah masuk program outreach worker dan juga case worker. Okey, bagi pengetahuan semua, outreach worker dan juga case worker mereka ni adalah mobile. Okey. Okey, untuk bagi program MSM, saya serahkan kepada Encik Jadul Fahmi untuk bagi sedikitlah penerangan tentang program MSM. Alright, sikit sebelum tu terima kasih Colin Brandon selaku program manager kami NGO Kasih. Sebelum itu saya ingin mengucapkan juga terima kasih kepada U Equals to You, Malaysian AIDS Council kerana telah mengadakan program seperti inilah di mana membantu kami untuk memberitahu kepada di luar sana siapakah NGO Kasih ini. So saya rasa ini antara satu inisiatif yang sangat baik yang dilakukan daripada Malaysian AIDS Council lah. Alright. So, saya Jadul Fahmi bin Jasri merupakan seorang outreach worker bagi program MSM lah. Alright. So, program MSM, kalau kita tengok di sini, maksud dia adalah Men Who Have Sex with Men. Alright. Temu suruh ini biasanya dijalankan secara online di mana kita menggunakan dating apps ataupun media sosial. Contohnya, kalau kita tengok di sini, Grindr, Blood, WeChat, Facebook, Twitter dan sebagainya.
Alright, kenapa kita guna dating app seperti ini adalah kebanyakan mereka yang MSM ini menggunakan app-app seperti ini untuk mendapatkan cari kawan ataupun mencari pasangan dan sebagainya, alright? So kita gunakan medium ini untuk membantu kita mendapatkan klien, untuk kita bawa dorang untuk bersama-sama melakukan membuat saringan lah. Selain kita promote buat saringan, kita juga promote program-program kesedaran kepada mereka, alright? Okay. Untuk pengetahuan anda semua juga, Kasih telah melakukan program MSM ini sejak 2019 bulan Ogos lagi setelah kita mendapat dana daripada Global Fund, alright? So saya juga kami mengalu-alukan kepada mereka di luar sana sekiranya ada rezeki yang lebih untuk memberi sumbangan dana kepada kami agar kami dapat menjalankan program MSM ini dengan lebih baiklah, alright? Okay, sebelum ini kami kebiasaannya kita akan buat temu suruh ini di sekitar Kota Kinabalu sahaja, tapi disebabkan banyak permintaan daripada daerah-daerah yang terdekat seperti Papar, Bongawan, Beaufort dan Keningau, so kita perluaskan lagi liputan kita agar lebih ramai yang dapat buat saringan kesihatan. Okay? So macam yang program manager telah terangkan tadi, ini antara perkhidmatan yang boleh dirujuk kepada kami lah. Kalau kita tengok di sini, kita buat saringan berasaskan community, iaitu CBT, di mana kita buat saringan HIV, STI dan hepatitis C. Kita juga melakukan counseling, okay? Pra dan pasca ujian saringan. Kita juga membuat sokong bantu sama ada secara individu ataupun secara berkumpulan. Kita juga memberikan pendidikan asas pengetahuan tentang HIV AIDS. Ini lebih kepada program-program kesedaran lah dan juga pencegahan. Okay. Dalam pakej pencegahan itu, kita akan berikan kondom dan pelincir secara percuma. Datang kepada kami dan kami akan bagi secara percuma lah, dan kita sertakan dengan IAC lah, iaitu Information, Education and Communication Material. Alright. So saya rasa daripada saya itu sahaja setakat ini. Saya serahkan semula kepada Colin Brandon selaku program manager kami. Alright. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih Jadul Fahmi. Okay, sekarang kita pergi ke program TG. Saya akan serahkan kepada Claire selaku program outreach bagi PG. Halo, selamat petang semua. Diharap hari ini sehat semua. Sebelum saya meneruskan, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Claire Robin, memegang jawatan sebagai TG atau dikenali sebagai transgender di daerah Kota Kinabalu. Secara logiknya, saya sebelum itu saya ni sebelum ni bekerja di bawah MOH, tetapi sekarang di bawah salian oleh Global Fund, dan saya ucapkan ribuan terima kasih. Okey, program transgender ni atau dikenali sebagai Manya ni dijalankan secara Venus District Lorong di daerah Kota Kinabalu. Selain daripada itu, saya selaku sebagai TG mempromotkan atau mempromosikan secara online seperti MiChat, WeChat, Lokanto, Facebook Dating, Tinder dan sebagainya. Dan Kasih juga mula melaksanakan program TG ini pada Ogos 2019. Selepas mendapat dana daripada Geran Global Fund. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Dan kawasan liputan temu seru ini adalah di sekitar Kota Kinabalu setakat ini. Dan Kasih juga telah memperluaskan liputan kawasan di luar bandar. Maksudnya di luar bandar Kota Kinabalu. Seperti daerah Papar, Membakut, Beaufort dan Keningau. Dan tujuan program TG ini adalah untuk menyampaikan maklumat, pengetahuan dan kesedaran untuk menghentikan stigma dan diskriminasi terhadap komuniti dan di kalangan masyarakat.
Maksudnya kadang-kadang komuniti TG ini sebenarnya bukan tidak berani, tetapi mereka belum tahu lagi. Itulah tujuan KASI ini dilaksanakan untuk memberi maklumat dan pengetahuan yang penting untuk golongan TG. Dan antara perkhidmatan yang kami lakukan adalah salah satu daripadanya adalah saringan berasaskan community, CBT, HIV, STI, maksudnya syphilis dan hepatitis C. Keduanya memberi counseling pra dan pasca ujian saringan. Di samping itu kami juga membantu untuk golongan TG, ialah untuk individu dan berkumpulan. Tetapi TG ini selalunya biasa secara individu lah. Dan keempatnya memberi pendidikan asas pengetahuan tentang HIV dan AIDS. Seperti mana yang kita tahu, bukan semuanya yang tahu tentang apakah itu HIV dan AIDS. Dan terakhirnya memberi package pencegahan kondom dan pelincir serta template lah IEC materials untuk golongan TG. Dan itu saja saya dapat kongsikan bersama semua yang berada di sini. Terima kasih. Oke, untuk program FSW kita serahkan kepada Cik Nurul Hafika. Masuk saja. Hai, saya Bibi Hafika. Yang saya dari program FSW dikasih lah. Sorry. Temusuru dijalankan secara venue based gitu, di street ataupun lorong, atau secara online kami buat di MiChat, WeChat, Instagram, Facebook, dan Omi. Bagi FSW kebanyakannya kami buat secara online. Untuk yang kami tidak jumpa lah, bagi FSW yang kami jumpa biasanya di lorong-lorong, terdiri daripada majoriti bukan warga negara. Kawasan liputan Temusuru adalah di kawasan Kota Kinabalu setakat ini, dan sejak Julai 2020, KASI juga telah memperluaskan liputan kawasan di luar bandar Kota Kinabalu seperti daerah Papar, Membakut, Bengawan, Beaufort, dan juga Keningau. Antara perkhidmatan yang dirujuk adalah saringan berasaskan community ataupun CBT, HIV, STI, dan hepatitis C. Lepas tu counseling pra dan pasca ujian saringan, sokong bantu individu ataupun berkumpulan, memberi pendidikan asas pengetahuan tentang HIV ataupun AIDS. Lepas tu memberi package pencegahan kondom dan pelincir lah serta ITC materials. Okey, itu sajalah dari saya. Thank you. Terima kasih. Okey, untuk kumpulan sokong bantu pula kita serahkan kepada Encik Azrin Mumin. Hai, Assalamualaikum, selamat petang. Nama saya Azrin Mumin. Saya merupakan test worker bersama dua orang kawan, iaitu Bella James dan juga Zul Helmi. Okey, untuk bagi sokong bantu ni, ianya boleh dibagikan kepada dua lah. Hopefully suara saya jelas tak laju Okay, thank you. Sokong bantu ni dibagikan kepada dua, iaitu yang pertama adalah sokong bantu kepada golongan HIV, di mana untuk sokong bantu ni
hanya tertumpu kepada golongan, contohnya untuk PLHIV, dan satu pula untuk golongan yang bukan PLHIV lah, iaitu key population lah. Jadi untuk PLHIV ni kami memberi kumpulan macam sokong bantu ni adalah untuk membantu mereka merentasi kehidupan lah, memberi semangat dan tidak mensisihkan diri mereka daripada masyarakat dan orang ramai lah, termasuk juga dengan saudara lah. Yang pertama, tujuan kumpulan sokong bantu ni adalah untuk meningkatkan keyakinan diri diorang ataupun empower diri diorang dan tidak merasakan diri mereka mereka itu tidak macam hanya di kalangan mereka saja. Ianya juga mewujudkan suasana yang kondusif apabila berada di fasiliti kesihatan lah, supaya tidak macam stigma terhadap diri mereka dan diskriminasi daripada masyarakat lah juga. And then memastikan klien sentiasa patuh dengan rawatan mereka lah, sebab once kalau sudah start dengan rawatan had ni, ia mestilah diteruskan seumur hidup lah dan tidak boleh macam tidak datang ke klinik ataupun mendapatkan rawatan lah. Dan paling penting adalah memberi sokongan psikososial yang berterusan kepada PLHIV. Okey, bagi kumpulan sokong bantu yang kedua pula adalah lebih kepada golongan komuniti lah, MSM, TG dan FSW lah. Tujuan kumpulan sokong bantu ni adalah pencegahan awal ataupun the basic thing lah about penyakit penjangkit seperti HIV, STI, hepatitis ataupun apa-apa yang mereka ingin tahu jugalah. Sebab bagi kami dari NGO Kasih di Sabah ni, kami perlu mempunyai maklumat ataupun basic information yang tepat lah, sebab kami semua mendapat training daripada KKM dan juga dari Malaysian AIDS Council jugalah. Kami juga turut memberi pendidikan seks selamat lah yang berterusan. Contohnya tujuan macam mengapa kami memberi kondom ataupun sebagainya lah juga, ataupun material lah juga, template gitu. And then yang paling penting dan paling asas kepada kami juga sebagai NGO Kasih, mesti mempunyai the basic thing about the HIV, AIDS, penyakit kelamin dan juga hepatitis lah. Dan paling penting juga seperti juga PLHIV, empower diri mereka jugalah daripada stigma dan diskriminasi terhadap golongan PLHIV dan sebagainya lah juga. Saya rasa itu sajalah. Jadi kita balik semula kepada Mr. Colin Brandon, Program Manager. Sekian. Terima kasih Azrin. Thank you. Okay, sesi seterusnya akan disampaikan oleh Encik Bella mengenai cabaran outreach dan juga case worker sebelum dan selepas wabak COVID-19. Hello everyone. Hello everything. Hello everything. Okay, selamat pagi, datang hari kan. Selamat petang dan salam sejahtera. Mungkin ada yang belum kenal saya kan. Okay, kamu boleh panggil saya Bella. Saya bertugas sebagai case worker. So, sebelum saya meneruskan saya punya sesi iaitu cabaran, terlebih dahulu kongsi pacai for everyone, kongsi pacai. So apapun, cabaran yang kami hadapi adalah sebelum pandemik ataupun wabak COVID-19 ini adalah kami sukar meyakinkan klien bagi melakukan ujian saringan, dan juga klien memberi pelbagai alasan untuk tampil melakukan ujian saringan, dan stigma dan diskriminasi yang sangat tinggi dan ataupun masih tinggi. So cabaran dia juga memang banyak alasan lah, seperti mereka belum banyak alasan seperti belum ada masa yang sesuai untuk datang ataupun tampil ke depan untuk membuat saringan tersebut. Dan selepas itu, semasa pandemik ini memang banyak yang kita katakan memang sukar untuk bersemuka dengan klien secara berdepan, dan sekiranya klien ingin membuat saringan di klinik kesihatan perlu mendapatkan temu janji terlebih dahulu.
dan tidak boleh menjalankan aktiviti kumpulan sokong bantu secara bersemuka, dan still ada stigma dan diskriminasi yang masih tinggi. Apapun di sini cabaran yang kami hadapi, tapi kami always to contact this client agar sentiasa tampil ke depan, dan kami always juga memberi info ataupun input mengenai HIV, hepatitis, dan sifilis agar mereka terbuka hati, terbuka minda, terbuka mata untuk tampil ke depan untuk membuat saringan HIV. So, seterusnya. Oke, ini adalah gambar kumpulan sokong bantu sebelum PKP diperketatkan. Kami telah membuat kumpulan sokong bantu dan kami berbagai meluahkan emosi yang mereka alami, dan selepas PKP diperketatkan, apa yang kami boleh buat untuk kumpulan sokong bantu, kami always to video call dengan klien agar mereka tidak terasa tersisi. So kami always to contact this client agar mereka sentiasa semangat begitu untuk meneruskan mereka punya kehidupan mereka. So itu saja bagi saya. Sekian dan terima kasih. Oke, untuk sesi seterusnya adalah kolaborasi, dan yang ini akan disampaikan oleh Encik Helmi Willy. Okay, thank you, Mr. Colin. Okay, terima kasih Encik Colin. Terima kasih juga kepada tim MSC, tim U=U dan juga digital team. Okay, sebelum saya explain about these pictures, okay, saya ingin memperkenalkan diri saya lah. Saya ialah Hilmi Willy, juga dikenali sebagai Ellen, merupakan pekerja kes untuk NGO Kasih lah. So apa yang dapat kita lihat daripada slide ini, ini merupakan gambar di mana kami telah menjalankan program bersama dengan pihak klinik kesehatan Putatan dan juga pejabat kesehatan di daerah Putatan lah. So the next slide please. Okay. So gambar yang seterusnya ini pula merupakan gambar yang mana kami menjalankan program bersama dengan klinik ID di Hospital Queen Elizabeth dan juga klinik kesehatan Penampang. Okay, next slide. Okay. So ini pula merupakan gambar bagi program yang telah kami jalankan dengan klinik kesehatan yang di daerah area Kota Kinabalu dan juga klinik kesehatan Kinarut Papar. Dan yang terakhir merupakan gambar kerjasama bersama dengan Hospital Glen Eagles, yaitu hospital swasta ataupun private hospital, dan juga klinik kesehatan Keningau dan juga pejabat kesehatan kawasan Keningau. So apa yang kami berharap in the future ialah untuk NGO Kasih boleh meluaskan sayapnya lagi di daerah-daerah pedalaman seperti di klinik kesehatan Membakut ataupun di Beaufort, yang mana untuk memudahkan klien kita ataupun klien-klien Kasih untuk mendapatkan rawatan dan seterusnya lah yang terbaik untuk mereka. Dan seterusnya saya serahkan kepada Mami Kim untuk menyampaikan slide beliau. Thanks, Willy. Hai, selamat petang semua. Selamat petang. Okey, saya Mami Kim. Terima kasih atas peluang yang diberikan. Okey, saya outreach worker bahagian MSM program untuk NGO Kasih. Okey, di antara aktiviti kolaborasi yang pernah
NGO kami jalankan, iaitu menjalankan khusus training of trainer TOT, bertujuan untuk mengurangkan stigma dan diskriminasi terhadap PLHIB, ODHD, anjuran gabungan bersama JKNS, MAC, MSC, KK model Tawau, dan juga KK model Sandakan. Okey. Dengan itu juga kami NGO KASI pernah berkolaborasi dengan JKNS untuk membantu Jabatan Kesihatan Keningau berkaitan dengan isu penyakit kelamin yang menjadi isu hangat di sana. Serta kami turun padang ke Keningau untuk mengadakan perbincangan serta memberi idea kerjasama untuk menangani isu tersebut. Okey. Dan pada pertengahan tahun lepas, kami NGO KASI telah mengadakan perancangan serta mengadakan mesyuarat rasmi bersama salah satu shopping mall terkenal di Sabah, iaitu Imago Shopping Mall, untuk mengadakan kolaborasi bersama JKNS, mengadakan program World X Day untuk sambutan World X Day 2020. Namun bukan rezeki bersama, MCO sedang berlaku pada waktu itu. Dan kami mungkin akan mengadakan insya-Allah pada tahun ini. Okey, jika ada rezeki. Okey, next. Okey, dengan ini juga di antara gambar-gambar program-program yang pernah kami jalankan sebelum ni, iaitu mengadakan mobile clinic kolaborasi bersama JKNS, serta mengadakan program Women Health Camp bersama klien-klien kami, dan juga mengadakan roadshow serta pameran kesihatan atas jemputan rasmi JKNS. Okey, sekian terima kasih daripada saya, dan seterusnya serahkan kepada Cik Colin. Thank you. Thank you Mami Terima kasih Kim. Kim, Mami Kim. Okay. Okay. Seterusnya kita menjemput Encik Yazid untuk memberi penjelasan mengenai bantuan kemanusiaan COVID-19. Encik Yazid. Assalamualaikum, selamat petang. Terima kasih saya ucapkan kepada Colin. Okay, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada tim Malaysia Ad Council, tim Equal to You, tim Digital MSC kerana bagi peluang pada kita orang untuk sesi kali ini. So pada pandemik yang lepas, baru-baru ini kita dapat banyak terima call daripada klien, daripada keluarga yang susah, yang putus hubungan makanan, di mana kami melancarkan satu tabung makanan untuk membantu klien-klien kami dan juga orang sekeliling kami lah. So kita dapat banyak dana daripada dana persendirian dan juga daripada Malaysia Council, dana Global Fund, di mana kami berjaya bantu hampir lebih daripada 60 keluarga dan individu yang terputus bekalan makanan pada tempoh PKP lepas. And then alhamdulillah jugalah sampai hari ini kami juga dapat masih lagi dapat beberapa bantuan daripada agensi-agensi lain seperti Majlis Belia Sabah, NGO, agensi Jabatan Kebajikan dan individu-individu lah. Seterusnya. Alright, kalau kita dapat lihat di sini, ini merupakan poster sebelum PKP lah, di mana kami promote free testing di sekitar Kota Kinabalu, di daerah-daerah lain. Dan kita juga melakukan bengkel kesihatan bagi TG dan FSW. Dan kami juga mewujudkan program Rainbow Clinic, di mana kami menjemput semua orang untuk sama-sama datang taklimat dan menjalankan saringan secara percuma di tempat kami. Alright. Seterusnya, kalau kita dapat lihat, ini merupakan brosur yang kita orang tim kasih hasilkan. Kalau kita tengok yang pertama ni ialah general brochure. Dan yang kedua tu brosur berkaitan dengan HIV dan AIDS. Seterusnya dua lagi ialah brosur berkaitan dengan penyakit kelamin lah. Alright, itu sahaja kot daripada saya. Saya serahkan kembali kepada Colin. Terima kasih. Okey, habis sudah, dan setakat ini kita akan tengok VT
NGO Kasih. So siapa yang menonton dekat live kat Facebook, minta maaf ya, kita ada masalah technical sound. Sound tiba-tiba tak ada bunyi ya. Kita tak tahu kenapa sound tak ada bunyi, tapi masa riasan memang ada sound. Sebentar ya, abang technician tengah buat. Abang technician kita tengah buat dia, tengah prepare. Sabar ya. Memang video ni memang limited edition. So bila kita nak tunjuk dengan semua orang, dia macam tiba-tiba tak ada suara. Sabar ya kepada yang menonton. Mungkin sambil tengah tunggu ni kita boleh bertanyakan Kasih dengan soalan-soalan kat Facebook tu. Okey, kita ada soalan kat Facebook, mungkin Kasih boleh jawab. Nak tanya, jika orang wilayah Persekutuan Labuan ingin buat test, adakah perlu datang ke KK atau pihak Kasih ada buat dekat Labuan? Okey, bagi setakat ini mereka yang sesiapa yang di Labuan boleh kontak Encik Yazid, sebab Yazid ataupun Encik Helmi, sebab mereka berada di sekitar daerah Beaufort dan juga Bengawan dan mereka dekat untuk ke Labuan. Tetapi buat masa ini PKP, oleh kerana Labuan adalah wilayah persekutuan, kita orang yang di sini tak boleh pergi sana sebab kalau nak pergi sana kena swab test lagi. So buat setakat ni memang tak bolehlah keluar daripada KK. Tapi kalau lepas PKP kami cuba sedaya upaya untuk ke Labuan juga. So maksudnya Okey, dengar tu orang-orang yang kat Labuan. Okey, Haji. Yazid ya. Alright, next question. Nak tanya pula, macam mana kalau orang nak dapatkan prep dengan KK? Ada tak? Okey, ada. Untuk prep dan preps, prep and pep, sorry. Okey, biasanya kami akan tawarkan mereka pergi ke hospital Gleneagles di Kota Kinabalu lah. Dan sekiranya mereka yang mungkin kurang kemampuan untuk melakukan sebelum untuk mendapatkan preps, mereka kena cek LFT dan juga PR mereka semua kan, fungsi bawah pinggang. Dan sekiranya mereka kurang berkemampuan untuk melakukan itu, kami boleh bantu mereka ke klinik-klinik kesihatan yang berdekatan. Dan apabila doktor dah keluarkan prescription yang menyatakan mereka okey untuk melakukan untuk mendapatkan preps, kami boleh refer mereka ke hospital Gleneagles untuk dapatkan preps lah. Tapi boleh juga hubungi dengan kami punya tim Kasih jugalah, sebab once ada prescription kami boleh bantu mereka lah
sebab kami tahu juga area KK di mana yang boleh dapatkan PrEP dan PEP lah, as long ada prescription, surat ambil ubat lah. Ya. Alright, dengan tu as long ada prescription daripada doktor, okay? Apa-apa Kasih boleh tolong, contact je dengan Kasih. Okay, begitu juga kalau ada klien jauh dekat Sabah tu, kat lokasi lain, boleh je contact Kasih dulu, mana tahu ada yang berdekatan, nanti Kasih akan refer lah dekat klinik yang berdekatan, betul tak? Betul. Okey, ni ada pula soalan daripada FB lagi, nak tanya pendapat Kasih. Kalau ada individu PLHIV, dia tidak amalkan safety sex, apakah pandangan? Okay, kalau yang bagi ini saya serahkan kepada Yazid untuk terangkan. Encik Yazid. Yazid boleh Yazid? Boleh. Untuk pesakit HIV yang tidak mengamalkan cara seks selamat ni, kita akan panggil untuk memberikan tambahan kaunseling kepada beliau. So kita terapkan apa kelebihan dan keburukan bila melakukan seks selamat dengan seks yang tidak selamat. So dekat tu, dan juga kita akan promote dia lah, and then make sure dia teruskan menggunakan kondom, and then dia menggunakan bahan-bahan yang tidak terlarang lah untuk semasa melakukan hubungan seks. Dan juga kami akan monitor lah orang-orang tersebut, di mana kami akan, sebab kebanyakan yang ada komplain, sebenarnya ada komplain pasal ni, and then kita akan panggil dia ke Kasih dan kita tanya dia why dia buat ni, adakah dia untuk menyebarkan, sebab dia kena tahu penyakit berjangkit adalah di dalam akta. So bila dia melanggar akta tersebut, dia boleh dikenakan tindakan lah. Alright, tu dengarnya nasihat pada PLHIV kat luar sana, amalkan seks yang selamat. Okey, kita dah okey ke untuk tengok video? Boleh. Boleh Alright, kita akan terus tengok video daripada Kasih. Hai, saya Colin Brandon. Jom ikuti saya mengenali NGO Kasih Sabah. Dalam NGO Kasih, kami mempunyai 4 orang yang diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk membuat CBT atau Community Based Testing dengan hasil kerjasama bersama KKM untuk menjayakan program ujian saringan HIV, sifilis dan juga hepatitis C. Tapi kan buat masa ini memandangkan PKP di Sabah belum tamat, jadi kami di NGO Kasih tidak boleh berjumpa dengan klien. Tetapi kami masih boleh membantu klien dengan kes-kes yang tertentu. Contohnya seperti menghantar atau memberi kondom kepada klien. Kami juga memberi sesi konseling secara dalam talian dan membantu menghantar ubat kepada klien yang mempunyai masalah pengangkutan. Bagi pekerja temu seru pula, diorang ni masih giat mencari klien melalui online, dan sekiranya ada klien yang ingin membuat ujian saringan, pekerja temu seru akan menetapkan satu tarikh temu janji selepas tamat PKP ini. Tapi sekiranya terdapat klien yang betul-betul memerlukan hikmat kami, contohnya klien tu mempunyai simptom seperti STD, kami akan membantu mereka dengan membuat temu janji di klinik yang berdekatan dengan mereka dan akan dibantu oleh pekerja kes. Jadi kamu semua janganlah takut untuk buat ujian saringan, kerana kesihatan diri anda adalah matlamat kami. Semua maklumat pribadi anda akan dirahsiakan.
kesihatan kulit anda. Untuk sebarang pertanyaan, anda boleh terus hubungi kami dengan nombor dan alamat yang tertera di bawah ini. Ya, itu dia tadi video daripada Kasih Sabah ya. Cantik video tu. Pressure Alright, sangat. Kasih ada nak tambah apa-apa lagi ke? Ke nak bersedia dengan soalan-soalan lagi? Soalan-soalan panas lagi? Okey, paling last, sekiranya terdapat sebarang pertanyaan, kamu boleh terus direct kontak saya sendiri di talian 016-607-0586 ataupun audit worker kita orang dan juga case worker kami. Dan office kami terletak di Kompleks Asia City, tingkat 1. Okey, itu saja daripada saya. Koto Wadan. Okey, so siapa-siapa orang kat Sabah tu nak tahu tentang Kasih, boleh tengok kat skrin ni, boleh ambil nombor telefon mereka, boleh ambil alamat. Okey, mana yang ada kawan dekat Sabah nak ambil nak rawatan dekat sana, boleh juga ambil contact number ni. Okey, alright. Patricia ada soalan ke untuk Kasih? Kita ada soalan personal. Kita nak tanya. So macam kalau kita sedia maklum, kawasan pedalaman untuk kita nak get dorang memang susah, betul? Betul. Tapi percubaan untuk dapatkan kawasan pedalaman tu memang ada. Okey, so macam mana penerimaan kalau kita tentang sex education? Contohnya penggunaan kondom. Sebab kalau dekat masyarakat, kalau pedalaman untuk pengetahuan mereka untuk menggunakan kondom tu memang kurang. So macam mana pendekatan Kasih sendiri untuk memastikan diorang tahu penggunaan kondom dan apa sebenarnya awareness kondom ni? Okay, thank you Apet bagi soalan tu. Okay, setakat ini Kasih sudah masuk kawasan pendalaman iaitu daerah Keningau. So ini hasil kerjasama dengan JKNS lah. So setakat ini memang kawasan pendalaman kalau kita promote mengenai kondom ataupun prevention tentang HIV kan, so memang mereka punya stigma tu sangat tinggi dan mereka punya diskriminasi tu. Tapi dengan apa yang kami buat setakat ini, kami masuk dulu dalam website yang dating apps punya, and then tangkap dulu beberapa orang klien, bukan actually kami untuk buat CBT lah, memperkenalkan Kasih, dan dari situ kami dari mereka yang buat CBT itu kami pelan-pelan jadikan mereka sebagai buddy ataupun kawan kita orang, dan dari situ kami akan pelan-pelan untuk terangkan apa sebenarnya kebagusan kebaikan untuk pakai kondom, dan juga macam mana kalau kamu rasa mungkin kamu malu untuk beli kondom, kami ada. Kontak saja kami. Jadi dari satu orang akan sampai menyampai ke kawan-kawan mereka, dan last mereka akan jadi komuniti yang banyak lah. So itu kami punya strategik lah setakat ini. Macam ada member juga lah. Maksudnya, okey Azrin, silakan tambah. Cuma mau tambah sikit lah Colin cakap tu. Sebab tu bila kami ada buat support group, contoh dia support group kan. Jadi bila kami ada buat support group, and then klien kami tu dia ada kawan di pedalaman ke apa semua, and then kawan tu juga akan dibuat macam kami akan buat satu, contoh dia macam support group jugalah, and then kami perkenalkan dari kami punya video call ke apa semua. Biasanya kami akan buat dari WhatsApp lah. And then bila sudah macam tu, sebab tu kami sekarang macam kami bukan kurangkan di dalam bandar, tapi macam kami sekarang mau update Kasih ni di seluruh Sabah jugalah. And then kami sekarang ni pun ada, sebelum PKP hari itu ada buat outreach di luar bandar lah. Jadi bila ada
sebab tu kami kerjasama dengan klinik kesihatan semua itulah under JKNS punya tu. Memang kerjasama kami amat kuat lah antara NGO dan JKNS. Dan setakat Okay, ini terima kasih. Ya, ya Colin. Dan juga setakat ini Kasih telah banyak mendapat volunteer lah dari kawasan pendalaman. Okey, itu yang kita nak. Kita nak menaluki Sabah tu sendiri. Betul, tentang sex education. Betul tak? Bukan semua orang faham. Kalau orang tu bukan yang walaupun terdedah, tapi penerima stigma diri sendiri tu kita tak boleh buat macam, kita tak boleh nak halang dorang, tapi apa yang kita boleh buat, kita bantu mereka tentang sex education tu sendiri. Okay, so yang kedua, kita ada soalan lagi tau. Walaupun masa mencuburi kita, tapi kita nak tanya juga. Okay, tadi ada bercerita pasal stigma and diskriminasi tentang female sex worker dengan transgender. Betul? So maksudnya outrage. Okay, so apa strategi marketing untuk Kasih mendekatkan mereka? Apa strategi untuk mengurangkan stigma dan diskriminasi itu? Macam yang kami cakap juga lah, kami di sini mengamalkan sistem volunteer dari kawan ke kawan. Jadi ada satu masa tu kita orang akan buat women health camp ataupun apa-apa kempen kesihatan mengenai kesedaran HIV. So dari situ mereka apabila kami panggil, mereka akan datang beramai-ramai. So di situ kami akan sediakan pegawai kesihatan lah seperti doktor-doktor untuk bagi lebih keterangan. Dan mungkin Hel ada sedikit penambahan? Okay, usually kalau macam untuk yang stigma and discrimination, kalau macam yang biasanya saya akan buat, saya akan masuk ke dalam dunia dorang, pahami dorang, pahami macam yang macam kenapa dorang jadi macam tu, and then kita buat kawan, and then biasanya saya akan macam masuk clubbing, and then begitu. Bila sudah kenal, okay, saya kerja as untuk Sabah Support Services Association, and then kami provide this type of services lah. So macam yang even kita macam yang dalam LGBT, health is our priority. Biasanya macam tu. So biasanya kalau macam yang baru kenal, bila sudah jumpa, kenalkan diri, and then kita akan promote dorang kondom lah. And then bila dorang sudah biasa dengan kita, automatically dorang akan macam yang keep cari kita, and then bila dorang ada kawan, dorang akan kenalkan dengan kita. Macam tu. Okay, so maksudnya pendekatan melalui kawan, rapport dengan dorang, baru dorang rasa selesa, baru kita boleh ajak dorang pergi testing. Okay, so apa kata-kata terakhir daripada Colin, sesiapa yang ada dalam ni untuk promote Sabah sendiri? Kasih. Okay, untuk pertama kali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada tim U equals to You kerana beri kesempatan kepada kami untuk perkenalkan Kasih lah. Di samping itu, okay, macam tadi VT tu kami ada sediakan number phone dan juga segala alamat. Kalau ada apa-apa pertanyaan, kamu boleh kontak kami melalui itu. Dan sekiranya mungkin ada yang ingin lebih mengetahui apa tu HIV dan macam mana dia berjangkit, tim kami di sini sedia membantu. Tidak kira pagi, petang, siang, malam, kecuali subuh sajalah. Okey, yang lain ada kata-kata terakhir? Saya sebagai case worker, and then dari since 2014 sudah kan, sebab macam kami tim Kasih, sebab dia bukanlah yang tim yang besar sangat, sebab kami mau conquer satu Sabah ni mengambil masa, and then even sekarang ni pun macam bukan semua tahu pasal Kasih lah, and then macam ni berterima kasih sangat kepada tim equals U equals to You, digital team, Ted, Fitri, Fakrul, Ashraf. Sebab kalau tiada macam platform ni di Facebook, semua ni kan mungkin ramai yang tidak tahulah. Then the one more thing,
Sebab saya sebagai case worker, apa yang paling penting adalah empower diri tu. That's why the most important, kalau kenal macam saya ke siapa-siapa kawan kasih ni, hubungi kami lah. Sebab kalau boleh kami mau kuatkan empower diri tu, yakinkan diri tu daripada stigma dan diskriminasi masyarakat. Wow. Majulah sukan untuk negara. Okey, yang lain nak bagi kata-kata terakhir. Hel, Mami Kim. Mami Kim. Biasa Mami ya, Claire. kalau dari saya biasa HIV is a virus lah. So HIV is a virus. So discrimination and stigma tu ialah disease. So know your status. Okay, daripada Mami Kim pula untuk anak-anak di luar di sana maupun di mana dia berada, kan, dekati kami sentiasa membantu anda. Okay, nak kondom kah, nak apakah boleh saja. Okay, love you all, love. Bagi Jadul, ada apa-apa? Kalau daripada saya tiada juga, cuma ya terima kasih di atas promosi ini kepada orang ramai, dan kita harapkan selepas daripada program ini lebih ramai orang tahu pasal kita lah, di mana kita menjalankan program saringan kesihatan ni. Dan ya, semoga kita dapat menang zero HIV kan dia bilang tu, dia punya hashtag tu. Gitu. So ya, thank you. Okay, itu saja dari siapa? Itu saja dari kami. Itu saja, okey. So saya harap, okey, sebab masa telah mencemburi kita. Okey, so harap apa yang kita kongsikan hari ini adalah menjadi inspirasi untuk sesiapa yang menonton kita dekat Facebook. Okey, so kalau kami terkasar bahasa, kami minta maaf banyak-banyak. Okey. Dan terima kasih kepada penonton. Okey, jangan lupa like and share. Okey, lepas tu yang akhir kata daripada kami, kongsi pacai. Kongsi pacai. Singing choir. Semua. Bye. Terima kasih.